Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak anda sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih belum subscribe ke channel saya mohon jasa baik anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, jadi selepas dikongsikan berkenaan dengan bantuan kehilangan pekerjaan, okey, saya mendapat banyak maklum balas daripada penonton. Jadi antara maklum balas ataupun lebih tepatnya adalah persoalan lah. Antara persoalan yang sering dipertanyakan bagi BKP ni, bantuan kehilangan pekerjaan. Okey, sekejap saya buka balik. Okey, soalan yang antara boleh katakan favorite adalah hilang pekerjaan ni, dia macam mana dia punya klasifikasi dia, sama ada berhenti sendiri ataupun diberhentikan. Okey, jadi setiap penjelasan dia related ya. Jadi macam ni, hilang pekerjaan ni adalah bantuan yang akan diberikan dalam tempoh pandemik COVID-19. Okey, jadi kalau ikut pengumuman yang terkini, bantuan ini diberikan dalam tempoh mereka yang hilang pekerjaan dalam tahun 2021. Tetapi kalau ikut pengumuman awal dahulu, akan diberikan kepada mereka yang kehilangan pekerjaan pada tahun 2020. Tetapi mengikut semakan ataupun pembacaan terkini, ada kebarangkalian yang hilang pekerjaan pada tahun 2020 juga. Jika masih lagi tidak mendapat sebarang pekerjaan baru sehingga sekarang ini, ada kebarangkalian anda akan mendapat juga bayaran ini. Okey, itu yang pertama. Jadi persoalan yang ditanyakan tadi adalah macam mana dia punya klasifikasi. Jika anda berhenti kerja sendiri dalam tempoh pandemik COVID-19 ini, anda bukanlah berada dalam kategori individu yang layak untuk bantuan kehilangan pekerjaan kerana anda memilih untuk berhenti secara sendiri. Okey, cop. Mungkin ada yang tertanya macam, siapa yang nak berhenti kerja time pandemik COVID-19 ni? Ada. Mengikut perkongsian daripada salah seorang ahli keluarga saya yang bekerja dalam jabatan yang berkenaan. Okey, jadi apabila ada individu-individu ni yang nak memohon bantuan kerana dikatakan dia tidak ada pekerjaan dan sebagainya, dia ingin memohon bantuan daripada kerajaan bagi urusan tertentu, apabila diselidik, dia ni tidak bekerja ni bukan sebab diberhentikan, tetapi dia sendiri yang berhenti. Ada yang mengikut maklum balasnya katanya takut dengan COVID-19, tidak yakin dengan SOP majikan, malah mungkin ada yang kelihatan seperti macam sengajalah, macam itulah. Jadi mereka ini tidak layak sebenarnya untuk mendapat bantuan kehilangan pekerjaan kerana BKP ini diberikan jika individu tertentu ni diberhentikan kerja oleh majikan. Itu yang kedua bagi menjawab soalan yang pertama. Saya kena buka balik ni. Okey, macam mana nak tahu layak ataupun tidak? Ini soalan favorite yang kedua. Setakat ini tidak ada sebarang sistem untuk semakan bagi BKP ini. Jadi untuk kelayakan tu kita masih lagi tidak boleh orang kata membuat sebarang semakan. Cumanya semakan akan dilakukan oleh agensi-agensi yang tertentu. Semak silang melibatkan KWSP, Perkeso, Lembaga Hasil, HRDF, Sumber Manusia dan juga beberapa agensi yang lain bagi memastikan individu yang bekerja dan kehilangan pekerjaan diberhentikan dalam tempoh pandemik COVID-19 ini bagi membolehkan mereka ini mendapat bantuan. Dan kemungkinan besar ada kebarangkalian sistem untuk semakan ni akan diwujudkan bagi mereka yang layak untuk membuat semakan, macam mana kaedah pembayaran ataupun bila ke mana bayaran ini masuk dan juga beberapa maklumat yang lain. Jadi setakat ni masih lagi belum boleh dibuat semakan. Okey, yang ketiga, siapa yang nak uruskan pembayaran ni? Dan macam mana dia ni boleh dapat tahu yang individu-individu ni layak untuk mendapat BKP ni? Macam mana nak tahu orang tu hilang pekerjaan? Okey, mengikut semakan yang saya lakukan pada bulan 6, kalau tak salah saya, boleh tengok balik video lama saya bulan 6, saya ada menghubungi pihak Lembaga Hasil dan Negeri berkenaan dengan isu bantuan ni, yang pada ketika itu bantuan ni macam tiba-tiba macam senyap, macam tu lah.
Jadi apabila saya bertanyakan, jawapan yang saya perolehi adalah bantuan ini masih lagi ada pada waktu itu, dan kemudian dinyatakan oleh pegawai yang berkenaan bahawa untuk urusan bagi pembayaran, semakan dan sebagainya, ianya tidak dilakukan oleh pihak lembaga hasil, tetapi mengikut maklumat yang diberikan oleh pegawai berkenaan, ada kebarangkalian bahawa untuk orang kata prosesan pembayaran dan sebagainya dilakukan oleh Perkeso, dilakukan oleh so. Jadi setakat ini masih belum lagi ada sebarang butiran yang lengkap. Saya pun masih gagal lagi untuk menghubungi pihak lembaga hasil bagi mengesahkan perkara yang telah diberitahu kepada saya pada bulan 6 yang lepas. Jadi untuk setakat ini, mengikut maklumat yang terdahulu, perkara ini tidak diuruskan oleh lembaga hasil dalam negeri. Dan bagi menjawab soalan ketiga ni, macam mana nak tahu bahawa dia ni layak, individu ini diberhentikan kerja? Okey, jika kita lihat pada laman web Jabatan Tenaga Kerja JTK, saya akan kongsikan di tepi ya. Okey, majikan dikehendaki mengisi borang pemberhentian pekerja dan melaporkan kepada JTK terdekat dalam tempoh sekurang-kurangnya 30 hari sebelum mengambil mana-mana tindakan pemberhentian kerja secara retrenchment ataupun pemberhentian kerja secara sukarela, iaitu voluntary separation, pemberhentian kerja sementara layoff ataupun pengurangan gaji pekerja. Okey, maklumat yang di tepi ni menunjukkan bahawa apabila individu-individu tertentu ni diberhentikan kerja oleh sebab COVID-19, sebelum hari terakhir dia tamat pekerjaannya, majikan perlu menghantar satu salinan surat kepada Jabatan Tenaga Kerja sebulan sebelum bagi menyatakan bahawa okey, majikan ni disebabkan pandemik COVID-19 ni, majikan telah mengambil tindakan untuk memberhentikan pekerja secara retrenchment, secara penuh lah. Jadi pekerja pun faham, pekerja pun setuju dan sebagainya. Jadi perkara ini perlu dimaklumkan kepada JTK. Apabila dimaklumkan kepada JTK, ini adalah salah satu agensi yang akan terlibat dalam semak silang. Jadi di sini pentingnya bagi mereka yang kehilangan pekerjaan ni sebenarnya supaya mendapat, orang kata, ataupun diberhentikan tu, ditamatkan perkhidmatan ni dalam proses yang sebenarnya. Anda ada surat pemberhentian kerja pada majikan. Jadi kalau anda ada surat tu, anda boleh buat simpanan anda sendiri. Simpan, jangan buang. Perkara ini penting kerana jika anda tidak layak untuk mendapat BKP ni, dan jika mungkin diwujudkan untuk rayuan dan sebagainya, anda mungkin boleh utarakan, kenapa saya diberhentikan kerja disebabkan oleh pandemik COVID-19 tetapi saya tidak mendapat bayaran BKP. Adakah majikan saya melaporkan kepada JTK ataupun tidak? Surat diberikan, majikan memberikan surat pemberhentian kerja, katanya dah dimaklumkan kepada JTK. Tapi jika tak dapat, maksudnya majikan tidak jujur, majikan tidak memaklumkan kepada Jabatan Tenaga Kerja. Jadi di sini adalah salah satu agensi, JTK ni salah satu agensi yang akan dilakukan untuk semak silang, termasuk juga dengan Perkeso dan juga KWSP bagi melihat caruman untuk SOSO dan juga caruman untuk caruman EPF pekerja. Okey, jadi ini adalah perkara-perkara penting yang perlu diambil perhatian lah oleh individu-individu di luar sana. Bukan semua yang layak untuk mendapat BKP ni. Seperti yang saya katakan tadi, ada yang memilih untuk berhenti kerja sendiri dengan pelbagai alasan. Yang kedua, ada juga yang bekerja, yang mana dalam tempoh dia bekerja tu ataupun dia memilih untuk bekerja ni tanpa memiliki sebarang caruman. Contohnya macam bekerja di kedai makan, contohlah. Yang saya sendiri pernah bekerja di kedai makan, tidak ada caruman. Saya sendiri pernah bekerja pasang kemah, catering dan sebagainya. Memang saya pilih untuk tidak ada caruman kerana kita nak gaji penuh. Jadi apabila kita memilih perkara-perkara sebegini dan kemudian dalam tempoh pandemik ni tidak ada sebarang kenduri sebagai contoh boleh dilakukan dan sebagainya, kita kehilangan pekerjaan. Jadi kita rasa kita layak sebab dinamakan bantuan kehilangan pekerjaan, tetapi memandangkan kita tak ada caruman bagi ESO, tak ada caruman EPF dan sebagainya. Jadi data kita bekerja tidak ada sebarang rekod. Malah gaji pun kita selalunya, kalau kerja-kerja yang macam ni, macam saya pernah buat dulu, gaji pun kita ambil secara tunai. Jadi perlu faham, dia ada, orang kata apa, kaedah untuk semakan dia. Kemudian kalau anda tak tahu, anda berada dalam kategori yang mungkin mengambil gaji hari, tidak ada caruman dan sebagainya,
harapan anda untuk dapat tu sebenarnya sangat-sangat tipis, ataupun boleh dikatakan tak ada harapan langsung lah. Ini adalah satu realiti, walaupun mungkin ramai yang tidak suka, ramai yang tidak bersetuju dan sebagainya, tapi daripada anda menunggu perkara yang tidak akan berlaku, inilah yang saya nak kongsikan realiti. Sebab bukan mudah nak dapat bantuan daripada kerajaan. Jika nak dapat bantuan daripada kerajaan, tengok macam BKC sendiri pun, kalau golongan M40 perlu ada rekod pencukaian. Jadi kalau tak pernah isytihar cukai, tak pernah membayar cukai, macam mana kita nak dapat bantuan daripada kerajaan? Okey, jadi itu saja, bukan sedikit lah perkongsian yang panjang lebar berkenaan dengan BKP ni. Jadi saya harap bagi mereka yang di luar sana yang bertanyakan kepada saya, insyaAllah saya rasa saya sudah cuba menjelaskan dengan sebaik mungkin berdasarkan semakan saya yang terkini dan juga semakan saya yang lepas lah. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru berkenaan dengan isu ini, saya akan berkongsikan kepada anda semua. Dan bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya, dan insyaAllah saya akan balas. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak lagi sekali kerana sudi datang untuk menonton. Kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.